bahasa budaya kita. Budi Seni, Budi Seni. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam seni dalam talian. Anda bersama dengan saya Nur Fairuz binti Alias. Hari ini sempena program Budi Seni terbitan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Perak. Anda menyaksikan saya secara live ketika ini. Jangan lupa dahulu like dan juga share program ini untuk kita dapat lebih manfaat. Jadi kepada anda, kita sekarang ni berada di Taman Rekreasi Gunung Lang, di mana inilah merupakan tempat orang kata sangat menarik, sangat cantik untuk dikunjungi. Lebih kurang dalam 5 km je daripada Ipoh, Perak. Jadi untuk program Budi Seni, kita telah memilih satu tajuk yang sangat menarik untuk anda dapat manfaatnya, iaitu personaliti dan juga moral. Jom kita berkenalan dahulu dengan panel jemputan kita pada hari ini. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Dr. Mariah binti Kamarudin, bertugas sebagai Ketua Unit Bimbingan dan Kaunseling di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Saya berpengalaman dalam bidang bimbingan dan kaunseling selama 26 tahun. Ijazah pertama saya dalam bidang bimbingan dan kaunseling di Universiti Pertanian Malaysia. Master saya dari Universiti Putra Malaysia. Dan PhD saya juga dalam bidang bimbingan dan kaunseling dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malip. Itu saja sedikit tentang diri saya. Itulah serba sedikit yang kita ketahui mengenai panel jemputan kita hari ini, iaitu Dr. Mariah binti Kamarudin. Baiklah, kepada anda yang sedang menyaksikan kami secara langsung menerusi FB Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Perak, jangan lupa like dan share dahulu. Kerana apa? Tajuk program kita pada hari ini iaitu Budi Seni, mengupas tentang personaliti dan juga moral. Jadi untuk kupasan yang lebih lanjut, kita bersama dengan tetamu jemputan kita ataupun panel yang sangat arif ni, iaitu Dr. Mariah. Silakan Doktor. Itu dia, inilah Fairuz orangnya. Kita berjumpa ya Doktor pagi ni. Kalau tak sebelum-sebelum ni tak dapat nak berjumpa, tapi hari ini pagi ni cuaca pun menyebelahi kita untuk kita kupas lebih lanjut lah mengenai tajuk dalam program kita hari ini. Jadi Doktor, kalau kita sebut pasal personality dan juga moral ni, mungkinlah daripada pahaman saya berbeza dengan pahaman yang Doktor ni banyak pengalamannya. Mungkin boleh kupas sedikit Doktor untuk pemahaman kepada penonton-penonton yang menyaksikan kita hari ini, apa yang dimaksudkan dengan personality dan juga moral ni sebenarnya? Terima kasih kepada Puan Fairuz. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para penonton, para peserta, para pendengar dan sesiapa sajalah ya. Jadi berbalik kepada soalan Puan Fairuz ni ya, berkenaan dengan apa itu personality dan moral. Ya. Jadi saya nak kupas dulu yang pertama, apa itu personality. Personality. Agaknya personality kalau pertama kali kita jumpa ni. Pertama kali ni, ya. Fairuz, apa yang tergambar di fikiran Fairuz agaknya? Kalau doktor tanya saya apa personality doktor ni, kalau saya kenal doktor tu, saya tengok doktor ni lemah lembut orangnya, kan, bila pakai baju biru ni dia jenis orang yang suka ketenangan macam tu. Jadi bila bercakap pun orang kata orang yang berilmiah ni lain bercakap macam saya ni doktor ni pula dia ada sopan santunnya. Macam itulah saya boleh bayangkan doktor ni orang yang mudah didekati dan orang kata yang seorang yang tenang bila bercakap. Macam ni bercakap tenang. Gitulah. Terima kasih Fairuz ya. Baik, saya nak jelaskan ya, personality ni
berasal dari perkataan Latin ya. Latin itu bermaksud persona, iaitu topeng muka. Wow, Topeng muka ya. Kita hari ni pun bertopeng sikit. Kita pakai topeng ya. Jadi kenapa dikatakan topeng muka? Sebab kita Fairuz, saya, sesiapa saja di luar sana ya, kita memakai topeng-topeng kita yang berbeza. Ya. Kadang-kadang kita memakai topeng kita sebagai pensyarah. Pensyarah macam mana kita masuk ke kelas nak mengajar kan. Kemudian katakan saya pergi ke TF ke ataupun ION ke, saya akan memakai topeng sebagai isteri. Macam mana topeng saya? Jadi topeng seorang guru macam mana? Di rumah lain. Betul. Ya. Dengan anak-anak macam mana? Jadi topeng adalah asal ya dari perkataan persona, topeng. Jadi dikatakan manusia ni bertopeng lah di atas pentas dunia ni, kita memakai topeng-topeng kita sendiri. Dan kalau ikut dari segi psikologi pula, personality bermaksud siapa kita dari segi siapa diri anda. Ya, penampilan, cara kita bercakap, fizikal, kemudian emosi, ya, juga tingkah laku. Yang menggambarkan tingkah laku seseorang, personality. Dan ciri personality ni setiap orang tu sangat unik. Berbeza. Ya. Fairuz macam ni lah. Macam ni lah. Macam saya, cara saya macam ni lah. Ya. Jadi setiap manusia kat dunia ni memiliki personality yang berbeza. Tidak ada yang sama. Ya. Jadi kalau kita kupas dari segi psikologi, personality ni adalah kukuh. Kukuh bermaksud apa? Susah berubah. Ya? Kita tengok penampilan Fairuz, mungkin minat Fairuz, okey, dari segi berpakaian macam mana? Fairuz minat pakaian yang jenis macam mana? Baru je kita sembang tadi ya. Baju kurung kan? Tapi hari ni tiba-tiba kena berubah. Personality-nya berubah. Macam saya pun, saya selesa dengan baju kurung. Sama. Tapi kita terpaksa melakukan perubahan topeng juga tu. Ya, untuk menyesuaikan diri kita dengan persekitaran. Jadi personality kita ni kita boleh ubah, ya, tetapi ia tekal. Bermaksud personality kita biasanya kekal lah. Dia sukar untuk berubah dan berdaya tahan. Itu yang doktor sebut kukuh tadi tu. Ya, kukuh. Jadi kalau kita tengok personality remaja. Contohnya remaja yang ada personality positif, ada yang negatif. Jadi kalau yang positif tu dia akan membawa personality itu kekal dalam diri dia. Dan kalau dia pembawakan dia personality yang negatif, remaja ke orang dewasa siapa saja, dia akan kekal dengan personality itu. Dan apa yang saya maklum nak beritahu ya kepada semua, personality boleh diubah. Boleh kekal dan kita boleh berubah. Boleh berubah atas beberapa faktor lah. Tapi doktor, sebelum doktor kupas lebih lanjut, macam doktor sebut tadi, remaja itu maksudnya di tahap umur begitu boleh berubah. Boleh berubah ke arah mana-mana. Adakah yang dewasa ataupun selepas remaja kan dewasa, adakah personality itu boleh berubah juga ataupun akan kekal, kebanyakannya akan kekal sedemikian? Baik, personality memang boleh berubah sekiranya ada pengetahuan terhadap personality. Contohnya di luar sana ya, kita ada ujian-ujian psikologi, ujian personality yang mana boleh diambil. Ya, kalau Fairuz nak ambil atau siapa saja, remaja ataupun orang dewasa boleh mengambil ujian personality dan di situ akan diberitahu tentang 16 ciri personality setiap orang. Dan jika ujian itu mendapati ada personality yang perlu diubah, seseorang itu kena ambil tanggungjawab itu, ubah. Selepas dia mengenali personality diri dan ada pengetahuan tentang personality diri dan personality memang boleh diubah. Sekiranya tidak ada ilmu tentang maklumat tentang diri dia, itu yang seseorang tu susah nak mengubah personality. Dia rasa diri dia betul dan tepat je personality-nya. Terbaik. Itu sebabnya kalau boleh dan tidak boleh personality itu berubahlah. Faham. Baiklah, begitulah sedikit yang kita ketahui mengenai
tajuk personality. Jadi sebenarnya soalannya makin lama makin panas ni. Jadi kepada anda yang baru saja menyaksikan kami menerusi FB Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Perak, jangan lupa like dan share dahulu. Kita akan kembali selepas ini. Baiklah, bertemu lagi kita dalam rancangan Budi at Seni dengan tajuk hari ini, petang ini. Mungkin ada yang baru lagi bersama dengan kita, penonton-penonton kita yang baru bersama dengan kita pada hari ini. Ini bersama dengan saya, Dr. Maria binti Kamaluddin, yang akan mengupas mengenai tajuk kita pada hari ini, iaitu Budi at Seni dengan tajuknya personality dan juga moral. Jadi, Doktor, masih lagi kita nak bercakap pasal personality rupanya. Ya, masih lagi ada kupasan. Masih ada kupasan lagi. Jadi mungkin Doktor boleh terangkan kepada kita lah, kepada penonton terutamanya, sebenarnya bagaimana personality itu dibentuk sebenarnya, Doktor? Baik. Sebelum saya menjawab soalan itu saya nak fokus kepada minda kita semualah tentang personality positif dan personality negatif. Dia tentu ada dua lah tu kan? Ada dua tu lah, negatif dengan positif. Ya, tentunya Kita kata dia ni memiliki personality yang negatif, kan? Dia ni pula memiliki personality yang positif. Jadi apa yang menentukan positif negatif tu? Seseorang itu. Seseorang tu kan. Jadi persepsi orang terhadap personality kita lah. Seseorang tu dia tahu personality dia sedikit, sedangkan para orang luar daripada diri dia mengetahui dia yang dia tak tahu. Personality kita ni ada kita tahu dan ada kita tak sedar. Orang lain yang tahu. Jadi berfokus kepada personality positif negatif ni memang dibentuk. Bila kata dibentuk, siapa yang membentuk personality tu? Kan? Jadi saya nak bawalah pada penonton untuk memahami sedikit berkaitan dengan ilmu psikologi, bagaimana personality seseorang, sama ada kanak-kanak, orang remaja, orang dewasa atau orang tua. Bagaimana personality kita ini dibentuk? Ada satu teori yang mengatakan personality dibentuk kerana melalui proses peniruan. Tengok, tiru. Tengok, tiru. Okey. Dan kita akan meniru tingkah laku orang yang kita anggap bagus. Kita anggap ini ada ciri-ciri yang mantap. Contohnya remaja berpersonaliti negatif kerana meniru tingkah laku negatif. Begitu juga kalau kanak-kanak bertingkah laku negatif kerana meniru tingkah laku negatif, sama ada dari rakan sebaya dia, daripada ibu bapa, guru, masyarakat. Jadi proses peniruan itu berlaku. Dan kalau kita tengok contoh-contoh personality negatif seperti apa? Mungkin dari segi sikap-sikap yang ditiru bersama. Contoh kalau kata rakan sebaya, mereka melihat dan mereka terikut serta. Contohnya basikal lajak. Sekarang isu sekarang basikal lajak kan. Kenapa seseorang remaja tu meniru tingkah laku itu? Kerana pada pandangan dia tingkah laku tu tingkah laku yang membanggakan, yang boleh dibanggakan. Kan? Kemudian trend. Sekarang ni trend lah kan. Tetapi sekarang ni pun ada penguatkuasaan. Ibu bapa boleh dikenakan RM1,000 Malaysia. Jadi bagaimana tingkah laku negatif itu dibentuk, bagaimana tingkah laku positif itu dibentuk? Melalui proses peniruan tingkah laku, saya katakan. Contoh-contoh tingkah laku negatif, kalau remaja, banyak Contohnya kalau di sekolah, ponting sekolah, membuli. Kemudian buli cyber. Tingkah laku yang negatif lain adalah tak hormat guru, tak hormat ibu bapa. Kalau orang dewasa, tingkah laku negatif pula mungkin agresif, pemarah, kaki pukul. Kalau orang dewasa pula, kalau orang tua pula, semuanya ada personality yang kita kategorikan personality negatif dan personality positif tadi. Jadi berbalik kepada teori tadi apa saja
biasanya kanak-kanak dia akan tiru tingkah laku orang yang rapat dengan dia. Contohnya kalau ayahnya merokok kan, tengok dari kecil ayah merokok ataupun ayah bergaduh dengan Persekitaran mak. dia begitu. Ya, persekitaran begitu. Sebab saya kata personality dia boleh berubah dan dia bergantung juga dengan persekitarannya. Jadi itu salah satunya melalui teori tingkah laku itu dicontohi. Kalau negatifnya banyak, seseorang kanak-kanak tu dibesarkan dalam keluarga yang negatif, yang kaki pukul, pemarah, cakap perkara-perkara yang negatif, maki hamun. Jadi personality dia akan berbentuk secara negatif lah. Berbeza pula dengan individu yang dibesarkan dalam keluarga yang berkasih sayang. Cakap dengan lembut, cakap dengan tutur kata yang penuh hormat, tertib tingkah lakunya. Maka sasiahnya atau personalitinya terbentuk dengan sangat baik. Di situlah letaknya bagaimana personality itu sama ada jadi positif atau negatif. Bahasa budaya kita, Budi Seni, Budi Seni. Kita tak nafikan juga ya, selain daripada faktor peniruan daripada keluarga dia, pengaruh rakan sebaya juga memainkan peranan membentuk personality. Sekiranya anak-anak kita ya berkawan dengan rakan-rakan yang nakal, personality dia begitulah. Dia akan mengikut bentuknya macam tu. Dan justru itulah kita sebagai bapa kita kena kawal dengan anak siapa. Anak kita berkawan dengan siapa kemudian tengok persekitaran dia. Jadi sebab itu semua mempengaruhi pembentukan personality seseorang individu. Jadi kalau Kuk kata pun positif, negatif tu pengaruhnya di situ. Jadi macam doktor dah sebut tadi, kita yang mencorakkannya, kita yang membuat pilihan. Tetapi sebenarnya pengaruh tu datang daripada mana? Anda sendiri sebenarnya dah tahu. Jadi yang baru saja bersama kami, kita akan kupas lebih lanjut lagi berkenaan dengan tajuk Budi Seni kita pada hari ini, iaitu mengenai personality dan moral. Tak sampai lagi moral belum ni, lagi. Moral tak sampai lagi. Jadi kepada anda yang nak mengetahui lebih lanjut, kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Jom doktor. Okey. Banyaknya doktor. Lapar ni. Lapar agaknya. Baiklah, kembali lagi bersama dengan kami dalam rancangan Budi Seni, dan hari ini kepada anda yang baru saja menonton, kita mengupas tajuk personality dan juga moral. Bersama dengan saya, mungkin ada yang baru saja bersama. Di sebelah ni adalah Dr. Maria yang akan mengupaskan lebih lanjut mengenai tajuk ini. Jadi doktor, dah soalan-soalan dah keluar. Nanti mereka akan tengok balik semula lah kalau yang tak sempat. Jadi boleh. Doktor, apakah sebenarnya ciri-ciri yang mempengaruhi personality itu sendiri? Baik. Seseorang manusia tak kira sesiapalah kita ada 16. Banyaknya doktor. Banyak 16 ciri personality. Tapi saya tak akan kupas semualah kan. Saya akan ambil beberapa yang penting antaranya adalah ciri keagresifan. Nak sebut pun tu sebab yang tu nak penekanan tu yang penting. Nak kena penekanan tu. Jadi kita dapati ada orang yang agresif. Ada orang yang tenang. Kita panggil asertif Itu perkataan yang sesuai untuk orang tenang lah. Ya. Kemudian ada satu lagi ciri adalah pasif. Jadi itu ciri pertama berkaitan dengan personality. Kalau orang yang agresif ni seorang yang cepat marah. Isteri lambat hidang nasi pun marah. Tak buat sampai belacan pun marah. Benda-benda kecil menjadikan kemarahan, menjadikan kecil. Tunggu isteri bersiap pun marah. Jadi itu kita panggil itu antara cirinya. Agresif lah, orang yang agresif. Dan kita tak maulah, kita tak mau orang Perak atau siapa saja berciri ini. Sebab ciri agresif ni adalah ciri negatif. Yang mana kalau seorang bapa berciri agresif, dia akan membentuk personality anak yang sama ada agresif juga ataupun penakut.
Ya. Itu dia punya Dia punya berbalik, implikasi. implikasi dia, impact dia. Impact dia. Ya. Dia akan jadi sama ada anak tu agresif macam ayah atau ibunya, ataupun dia akan menjadi seorang yang sebaliknya. Seorang yang penakut. Penakut. Itu ciri dalam agresif tu. Dan kita tak mau juga orang menjadi pasif. Pasif bermaksud sangat takut nak bertindak. Ya. Kalau dia dalam kelas, kalau macam pelajar-pelajar sekolah dalam kelas ya, nak tanya cikgu soalan pun takut. Dia jadi macam kura-kura balik semula ya, tunduk. Ya, tunduk. Tapi ini mungkin kerana juga bapaknya di rumah agresif. Dia menghasilkan anak yang pasif. Jadi apakah ciri yang baik? Yang kita nak tahu yang baik dulu yang baik yang kita nak bentuk ya. Kita nak ciri asertif. Asertif ni adalah ciri yang di mana kita rasional. Kita sabar, kita tenang, berhadapan dengan apa saja. Contohnya anak ya tumpahkan air ke, ya anak bangun lambat ke ya. Jadi kalau terbentuknya cirinya asertif, kita akan bertenang, bersabar dan kebanyakannya dapat menyelesaikan satu masalah dengan baik. Itu ciri asertif lah. Ya. Baik, ciri yang kedua ya adalah ciri pencapaian. Personality ya. Dalam personality ada ciri pencapaian. Di sini kita boleh tengok macam mana kalau seseorang pelajar tu berpencapaian tinggi, dia memang suka belajar. Itulah ciri dia. Itulah ciri dia. Ya. Pergi ke mana pun dia ada nota ringkas dia dibawa pun dalam beg. Ini ciri-ciri pelajar yang kata berpencapaian tinggi, yang bermotivasi tinggi. Dia akan membentuk sifat yang baik. Saya kata dah personality baik dengan tak baik kan. Jadi bila dalam kelas dia macam mana? Pelajar yang rajin belajar, rajin bertanya guru. Tetapi nak hasilkan personality yang berpencapaian tinggi ni, ia bergantung kepada bagaimana hubungan keluarga. Kalau keluarganya pusing balik, pusing keluarga balik. Keluarga balik. Orang yang rapat. Ya, orang yang rapat dengan dia. Kemudian kita tengok di sekolah. Bagaimana guru membentuk pencapaian pelajar. Kalau di sekolah guru-gurunya garang, ya si nak pukul budak, ya beleti. Ya. Jadi ini tak membentuk pencapaian pelajar. Sebenarnya personality pelajar dibentuk oleh keluarga dia dan juga dibentuk oleh persekitaran, termasuklah guru tadi. Betul. Itu yang kedua lah, pencapaian tinggi. Sebab tu kita tengok pelajar, kenapa ada pelajar yang rajin, ada pelajar yang tak rajin, kerja tidak ada tak buat, kerja sekolah tak buat dan sebagainya. Dia dipengaruhi juga bagaimana cara ibu bapa mendidik. Kalau dengan kasih sayang, dengan asertif tadi, ya, dengan kelembutan, dengan contoh-contoh yang baik, jadi akan membentuk anak yang berpencapaian tinggi dan anak yang asertif. Asertif. Kan? Boleh kita masuk ciri ketiga? Boleh doktor, silakan. Okey, ciri ketiga adalah ciri menolong. Bagaimana kita membentuk peribadi atau personality yang suka menolong. Dia ada dua juga. Ya, sama ada dia seorang yang tidak suka menolong orang lain ataupun dia seorang yang suka menolong. Sebab saya dah kata tadi, teori ini personality ditiru. Kalau di rumah, anak biasa tengok ibu bapa saling tolong menolong. Ya, jadi akan membentuk personality ciri menolong yang tinggi. Tapi kalau di rumah tu ya tidak terbentuk personality yang baik, maknanya tengok ayah tu sentiasa macam authoritarian. Maknanya berkuasa penuh kan. Jadi tuan saja kan. Jadi akan membentuk ciri yang kurang keinginan menolong dalam jiwa kanak-kanak. Jadi itu baru berapa ciri tu? Tiga baru. Ada 16 jadi ada 16. Jadi saya ingat itu saja dulu untuk kupasan personality. Ciri-ciri. Jadi yang untuk lagi ada 13 ciri lagi tu, ilmu ini kena dicarilah pada saya. Para pendengar, para penonton sana kena mencari di manakah 13 lagi ciri personality yang ada pada kita setiap manusia tu. Jadi itu baru 3 ciri sebenarnya. 3 ciri. Banyak lagi sebenarnya doktor nak kupas. Jadi agaknya kita kena ke tajuk yang berikutnya ni, kupasan yang berikutnya ni berkenaan dengan moral ni. Jadi doktor, suasana pun cantik, cuaca pun cantik. Jom kita bawa penonton ke tempat lain pula. Okey, baik, jom.
Baiklah, masih lagi kita berada di Gunung Lang untuk anda semua penonton-penonton mendengarkan kupasan yang lebih lanjut berkenaan dengan program Budi at Seni, dan tajuk kita hari ini adalah personality dan juga moral. Jadi doktor, sebelum saya tadi dah nak cakap pasal moral ni, tapi saya masih lagi nak tertanya dengan doktor. Sebenarnya bagaimana kalau macam orang dewasa ataupun ibu bapa mempengaruhi orang kata personality yang lebih unggul ke, lebih hebat ke? Macam mana pandangan doktor sendiri? Okey. Terima kasih atas soalan yang sangat bagus tu ya. Baik, bagaimana kita orang dewasa, ibu bapa, guru-guru, sesiapa sajalah ya, orang dewasa, bagaimana, apa peranan kita dalam membentuk remaja yang unggul? Remaja yang unggul ni adalah remaja yang berkualiti lah kita kata, kan, memiliki ciri-ciri yang baik, personality yang baik. Bagaimana kita nak membentuk Baik, yang pertamanya di rumah juga. Rumah juga, berbalik pusing balik rumah juga lah. Mana pusing pun rumah juga ya. Jadi seseorang ibu bapa kena pastikan yang anak-anak tidak mengalami lekatan. Lekatan? Ya. Ini baru pertama kali dengar ni. Lekatan selalu benda lain ni. Lekatan ya. Lekatan di masa kanak-kanak tu sama ada bayi atau kanak-kanak. Sebab sekiranya berlaku lekatan ini ia akan membentuk ciri negatif. Yang kita sebut tadi, ponting kelas, merempit, kemudian buli, dan pelbagai ciri-ciri personality yang negatif. Berlaku apabila seseorang kanak-kanak tu apabila dibesarkan ya, dari bayi dibesarkan ya. Kanak-kanak biasanya dalam usia sampai umur 12 tahun lah. Dia akan bentuk ciri remaja dia. Jadi apakah lekatan tu? Lekatan tu adalah seperti semasa dibesarkan didera. Didera sama ada dari segi mental, fizikal dia. Oleh siapa? Ibu bapa ataupun Ibu orang bapa, penjaga tu lah. penjaga, abang, kakak. Ya. Jadi seseorang kanak-kanak yang didera semasa kecilnya, itu kita kata lekatan lah. Okay? Itu penderaan. Kemudian tidak diberi kasih sayang. Diabaikan. Diabaikan, tak cukup makan, dari segi keselamatan, kena buli dengan abang, kakak dan sebagainya. Jadi bila dia mengalami lekatan pada usia kanak-kanak ini, dia ada satu, orang kata, kuasa dalaman, dendam, dendam yang tak dilepaskan. Macam mana nak lepaskan pada bapa, pada mak, pada kakak, abang? Jadi dia pendam. Bila dia pendam ya, kanak-kanak ni membesar. Bila masa remaja dia dah ada kekuatan, dia dah ada, orang kata, dorongan. Dorongan tu akan membentuk ciri negatif. Dia akan jadilah tak mendengar kata, tak nak pergi sekolah. Sekiranya tidak ada bimbingan yang baik daripada ibu bapa atau cikgu-cikgu di sekolah, kaunselor. Tidak mainkan peranan. Di sekolah pun ada lekatan. Contohnya, katakan tak pandai matematik, tak pandai bahasa Inggeris, tak pandai main bola, itu kata PJ lah katakan. Di sekolah pun anak-anak ni mengalami lekatan. Contohnya takut nak berkomunikasi dengan cikgu, takut dimarahi, tak pandai buat kerja sekolah lambat dihantar. Apabila kanak-kanak ni mengalami satu proses lekatan ini berterusan, bila naik remaja, bila usia remaja, dia akan meletup. Ciri negatif akan keluar. Masa tu dendam. Ya. Yang ada yang lekatan yang ada tu jadi dendam dan satu drive. Drive maksudnya satu dorongan untuk bertingkah laku tidak bermoral. Ya, kita masuk moral dulu. Tidak bermoral dan juga tidak memiliki personality yang baik. Jadi itu ya pesanan, tolong ya jangan ada lekatan berlaku pada kanak-kanak. Tak kira lelaki atau perempuan. Dan lagi bahaya sekiranya dia tidak mendapat didikan dalam proses berkembang ke arah remaja tu. Contohnya ya kanak-kanak yang diambil ya, kanak-kanak yang didera dan sebagainya diambil, dijaga dengan baik. Ya, contohnya ada nenek, pihak-pihak berkewajipan ya, mengambil dan mendidik anak ini, dia boleh insya-Allah personality boleh diubah. Kan kita katakan personality boleh diubah, moral boleh diubah. Itu yang pertama. Budi bahasa, budi
budaya kita. Budi at Seni, Budi at Seni. Yang kedua adalah kita panggil keperluan. Keperluan yang tidak dipenuhi. Kita kan keperluan sebagai isteri ya, keperluan suami ya, anak-anak kita kena penuhi. Jadi itu yang perkara kedua yang semua ya penonton, pendengar semua kena beringat. Iaitu keperluan yang pertama setiap manusia adalah makan. Makan, tempat tinggal. Kalau itu tak dipenuhi, ia akan membentuk ciri negatif juga. Okey, yang kedua, keperluan kedua adalah kita setiap orang perlukan kasih sayang kanak-kanak. Perlu kasih sayang. Sekiranya diabaikan kasih sayang ni ya, membentuk ciri remaja yang negatif. Itu yang ketiga. Yang ketiganya, sekiranya keselamatan dia. Anak-anak ni tak selamat di rumah. Kena pukul, kena cubit, ya. Dari segi fizikal dan psikologi. Mak boleh letih benda-benda cabut yang bukan-bukan, maki hamun. Jadi dia tak selamat rasa di rumah. Bila remaja akan membentuk ciri negatif. Di sekolah, ya, tak selamat dengan cikgu. Ada juga ada tak ya? Ada ya. Bukan semua cikgu. Yalah. Ada segelintir cikgu ya. Sebab saya kata dah ya, orang dewasa mainkan peranan membentuk remaja yang berkualiti. Jadi tanggungjawab sekolah. Tanggungjawab sekolah memberi pelajar kita selesa di sekolah. Kondusif, selamat, rasa selamat. Ya? Rasa selamat. Tak siap kerja sekolah, okay, cikgu memberi teguran yang positif, ya, membimbing. Jadi ini semua. Kalau seseorang pelajar itu mendapat keperluan yang cukup, ada penginapan, ada yang selesa, kasih sayang yang cukup, keselamatan, dia akan membentuk jiwa remaja yang sangat proaktif, sangat aktif dan sangat unggul. Itu yang paling unggul. Ya, itu yang unggul. Sekiranya hak mereka tak dipenuhi, maka wujudlah masalah, ciri-ciri negatif dan masalah moral akan berlaku. Itu yang saya nak kupas. Baiklah. Itu antaranya. Jadi kita pun masih lagi nak mengupas berkenaan tentang hal moral. Jom kita pergi ke tempat yang berikutnya untuk anda dapat lebih lanjut mengenai tajuk kita selepas ini. Iaitu baiklah, kembali moral, moral pula. Jom. Kita jalan-jalan kita duduk pula. Baiklah, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami berdua, bersama dengan saya Dr. Maria dalam rancangan Budi at Seni, dan kupasan tajuk kita pada hari ini. Mungkin ada yang baru je tengok kita ni berkenaan dengan personality dan juga moral. Kita dah habis dah berkenaan personality. Habis dah. Kita dah nak menuju ke arah moral pula ni. Moral pula. Tapi cakap-cakap pasal moral, mungkin ada definisi yang berbeza. Fahaman saya lain, fahaman penonton lain. Tapi kita nak dengar sendiri daripada doktor, apa yang dimaksudkan ataupun definisi yang sebenar berkenaan dengan moral ni, doktor? Baik, moral ya. Moral ni ada prinsip. Prinsip ya. Prinsip moral adalah betul, benar tentang sesuatu tingkah laku. Contohnya ya, seseorang pelajar menipu guru, ya. Kita meletakkan perbuatan dia tu bermoral atau tidak? Tentulah tidak ya. Tentulah tidak kan. Jadi moral ini dibangunkan berdasarkan prinsip betul salah. Ya. Dan moral dibangunkan oleh masyarakat setempat, mengikut kawasan, negara, etnik. Jadi contohnya pelajar yang menipu, kita kata okey, dalam kalangan masyarakat ataupun orang Melayu, kita kata tidak bermoral. Begitu juga yang beragama Hindu ataupun berbangsa Cina, mereka juga menganggap perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak betul juga. Sama saja. Tidak bermoral. Jadi moral dibangunkan oleh manusia, oleh masyarakat. Tetapi akhlak, kalau dalam Islam akhlak itu memang daripada Allah lah, kan? Jadi kenapa masyarakat membentuk moral di kalangan masyarakat tersebutlah sesuatu ya?
sebab kita nak menjaga perilaku masyarakat kita. Contohnya menipu tadi, menipu, kemudian mengambil, mencuri barang orang, menikam kawan dari belakang. Ini semua adalah perbuatan yang tidak bermoral. Jadi pembentukan moral itu memanglah bermula dari rumah, daripada rumah juga. Tanggungjawab ibu bapa, ahli keluarga yang lain, penjaga, dan juga tanggungjawab sosial masyarakat, termasuklah sekolah yang membentuk moral. Moral ini bagi mengawal tingkah laku ahli masyarakat, supaya tingkah laku kita tu ataupun perbuatan-perbuatan kita tu betul dan benar. Itu prinsip moral. Itu dia. Itu berkaitan dengan definisi moral. Mungkin anda ataupun saya ataupun orang lain berfikir yang berbeza tentang moral, tapi doktor menceritakan berkenaan teori dari segi sudut pandangan doktor. Jadi kepada anda, kejap lagi kita akan kongsi lagi berkaitan dengan moral ni. Jadi sama-sama kita nantikan apa lagi yang kita nak kupas berkaitan dengan moral. Jom doktor, kita ada tempat lain lagi ni. Jom kita bawa penonton kita ke tempat lain. Doktor, kiranya kalau tempat kita jelajah ni patutlah dikatakan tempat orang kata daya tarikan yang sangat menarik. Kalau yang datang ke Perak tak datang sini memang tak salah. Kena datang sini. Kena datang sini. Baiklah doktor, kita masih lagi bersama dengan rakan-rakan ataupun penonton kita yang sedang menyaksikan. Duduk doktor. Okey, terima kasih. Yang menyaksikan kami secara live di FB Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Perak dalam rancangan Budi Ek Seni. Hari ini mereka yang mungkin baru bersama, kita sedang mengupas tajuknya personality dan juga moral. Dah sampai ke moral dah pun. Jadi doktor, kalau kita cakap tadi ada bezanya kot, mungkin doktor boleh terangkan bersama dengan penonton kita peranan ibu bapa ataupun orang dewasa, penjaga ataupun guru dalam nak menjadikan generasi yang orang kata lebih unggul, tapi berkaitan dengan hal moral ni. Macam mana pula doktor punya pandangan sendiri? Baik, tadi saya dah ulas tentang tingkah laku yang bermoral dengan tidak bermoral kan, di atas prinsip betul ke tingkah laku tu kan, benarkah tingkah laku ni. Jadi moral dibentuk supaya nak mendidik warga masyarakat tu supaya bertingkah laku baik dan betul. Jadi untuk membentuk tingkah laku baik, tingkah laku moral, memang peranannya adalah orang dewasa. Orang dewasa ni ibu bapa, guru-guru, penjaga, merupakan pemberi. Kita kata pemberi. Maksudnya pemberi moral, pembentuk moral. Penerima siapa? Kita lah, yang maksudnya anak-anak, remaja tu sendiri. Remaja, kanak-kanak. Mereka adalah golongan yang menerima didikan moral tu. Jadi di sini kita dapati sekiranya orang dewasa tidak boleh dicontohi. Contohnya dia sendiri pun bertingkah laku negatif, tidak bermoral. Jadi orang yang menerima tu, kanak-kanak atau remaja, akan bentuklah ciri-ciri tingkah laku yang tidak bermoral. Sebab yang memberi ibu bapa atau abang, keluarga, dia punya penjaga tu orang yang tidak bermoral. Jadi dia terima benda yang tidak bermoral. Jadi tingkah laku dia jadi tidak betul dan tidak baik. Jadi kita boleh tengoklah apa tingkah laku tidak moral. Merempit sana sini, lumba haram. Banyak lagi kalau saya nak bagi contoh lah. Jadi apa caranya? Apa caranya kita nak membentuk moral yang positif? Yang pertama sekali adalah didikan agama. Ini memang orang kata yang mutlak lah. Setiap anak tanggungjawab ibu bapa untuk memberi didikan agama yang cukup, yang mantap. Barulah dia akan menjadi generasi yang berakhlak, yang bermoral. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gaya asuhan ibu bapa. Baru je kita bersembang tadi. Dia balik-balik situ balik. Gaya asuhan ibu bapa. Bagaimana ibu bapa mendidik anak-anak tu? Kalau dengan kekerasan, dengan agresi, dengan hinaan, tentu tak terbentuk moral yang baik dalam diri seseorang warga negara kita. Dalam kalangan remaja tidak terbentuk. Sebab gaya asuhan yang begitu. Ibu yang suka pukul anak, ayah yang mendera psikologi anak,
cakap benda-benda yang tak elok. Jadi ini semua akan membentuk moral negatif. Seterusnya ya adalah tindakan cepat. Lain pula, lain itu sikit tindakan cepat. Iaitu cepat, sekiranya anak melakukan kesalahan atau pelajar melakukan kesalahan, pihak sekolah kena ambil tindakan cepat. Contohnya tingkah laku tidak memoral, meniru dalam peperiksaan. Kan? Ibu bapa atau guru tidak boleh biarkan tingkah laku tidak memoral ini. Bermaksud kita kena cepat bertindak, cepat membentuk semula moral tersebut ya. Budi bahasa budaya kita, Budi at Seni, Budi at Seni. Seterusnya adalah tanggungjawab pihak media massa. Ya, sebab kadang-kadang pihak siaran, penyiaran sebagainya memaparkan memaparkan gaya hidup yang negatif, kebaratan dan sebagainya ya. Jadi ini semua boleh membentuk tingkah laku yang tidak bermoral. Ya. Ibu bapa tidak mengawal. Sekarang masing-masing ada semua ada apa tu smartphone dengan apps yang macam-macam. Dengan apps yang berbagainya ya. Betul. Kemudian anak di rumah masih PKP tengok TV. Cukup semua cerita. Ya, cukup semua cerita. Kunci pintu. Betul. Apa yang dia tengok ya dalam telefon pintar kita tak tahu. Jadi kawalan ibu bapa sangat penting nak membentuk moral anak ni. Dan kita kena ajar anak ni tingkah laku yang betul, tingkah laku yang salah, dosa, pahala, akhlak yang baik. Itu tanggungjawab orang dewasa untuk membentuk moral, akhlak remaja kita lah. Selain daripada itu, pengaruh rakan sebaya jangan lupa. Itu kawan pun kena. Pengaruh rakan sebaya. Kalau rakannya bagus, berakhlak, bermoral, insya-Allah anak tu akan terbentuklah jiwanya dengan baik. Tapi kalau sebaliknya, maka terbentuklah ciri moral negatif. Itu untuk kupasan. Untuk kupasan antara kupasannya. Peranan ibu bapa dan juga dewasa lah. Ya, dalam membentuk moral yang baik pada jadi generasi kita. Sambil-sambil saya sentuh yang lain sebab kita ada lagi persoalan yang berikutnya. Tapi daripada yang doktor sebutkan tadi, macam pandangan doktor sendiri, benda ni boleh diaplikasikan sendiri dari sektor bukan saja orang kata anak-anak, remaja. Dia berkait juga dengan kerjaya yang di peringkat organisasi. Betul tak doktor? Betul. Maknanya pihak organisasi pun ya kalau dia kena pasti kena pasti pekerjanya tak ada yang tak bermoral sebagainya, tindakan segera perlu diambil. Bukannya orang kata melihat semata-mata dan membiarkan dan ahli masyarakat. Kalau kita tengok zaman dulu ya, bagaimana ahli masyarakat tu saling membentuk moral ya masyarakatnya. Tapi sekarang ni macam mana? Ya, satu persoalan kita lah. Bagaimana? Jadi untuk membentuk moral dalam kalangan masyarakat adalah tanggungjawab kita bersama. Ya, masih lagi ada persoalan. Saya tahu anda sendiri pun masih lagi berkata-kata di hati-hati tu. Tapi tak apa, kita relax-relaxkan diri, kita tenangkan diri kita. Kita pergi ke tempat lain untuk membawa anda menyaksikan lagi keindahan Gunung Lang ni. Jadi terus lagi bersama dengan kami dalam program Budi at Seni. Bini dia cantik kan tu? Kemasan dia punya rantai kan bentuk dia. Betul. Baiklah, anda masih lagi bersama dengan kami Dr. Maria dan juga saya Fairuz dalam program Budi at Seni dalam kupasan tajuk personality dan juga moral. Jadi kita dah sampai ke arah faktor ni doktor, sebab kita nak tanya juga macam apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi atau perkembangan moral ni sendiri. Baik, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan moral seseorang? Kita tengok faktor luaran dan faktor dalaman lah ya. Okey, faktor luaran ni yang pertama IT. IT ya. Paling dekat tu. Paling dekat tu. Ya. Masa sekarang ni pelajar mungkin
rasanya kebanyakan lah. Semua IT di tangan. Semua ada daripada kecil sampai ke besar. Ya. Mudah Yang dia kecil dapati. cara kecil kita bagi lama-lama dia satu ketagihan. Betul. IT merupakan faktor luaran yang boleh meruntuhkan moral. Sebenarnya itulah faktornya. Ya, kalau disalahgunakan, IT bagus. Tapi jika salah digunakan, IT boleh merosakkan moral anak bangsa kita. Baik. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, faktor luar ni adalah kita import. Kita import sikap ataupun contoh-contoh tak elok dari barat ke melalui IT jugalah. Maknanya kita import. Benda tu dalam handset je boleh tengok. Sekali harung je. Sekali harung semua ada. Semua ada dalam tu. Memang banyak kebaikan, tapi kalau salah guna IT, melalui IT kita import perkara-perkara yang tak moral dalam rumah. Ya, dalam rumah. Itulah sebabnya ibu bapa kena kawal teknologi. Jangan serah bulat-bulat pada anak. Baik. Okay. Itu faktor luaran. Faktor dalaman apa pula? Faktor dalaman lagi banyak. Lagi banyak dia Lagi banyak nak kupas. Yang pertama, faktor dalaman adalah komunikasi dalam keluarga. Baik. Komunikasi yang tidak berkesan. Antara suami isteri, antara anak dengan ibu antara ibu dengan anak, antara ibu dengan ibunya, dengan neneknya. Komunikasi yang tidak berkesan. Dalam tu wujudnya kata-kata yang kesat. Panggil hoi, Engkau aku, engkau aku, bergaduh. Anak tak hormat ayah. Macam mana hormat kalau ayah menunjukkan tingkah laku yang tidak memoral. Jadi benda tu berterusan. Baik. Konsepnya komunikasi tidak berkesan. Baik, betul. Yang faktor yang kedua adalah kerana contoh-contoh yang tak boleh diteladani. Contohnya jiran ke, ibu bapa ke, cikgu ke kalau ada yang mana akhlaknya tak boleh dicontohi. Ya. Ada di kalangan remaja ni ibu bapanya merokok, mengambil dadah. Kan? Jadi di mana nak dicontohi, diteladani tu tidak ada. Jadi terbentuklah moralnya negatif. Jadi sebagai ahli keluarga ibu bapa, kita kena membina komunikasi yang berkesan dalam keluarga kita. Jangan ada kata-kata kesat, maki hamun, atau perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dicontohi, tak boleh diteladani oleh anak-anak remaja kita. Ya, betul. Seterusnya kita kena tingkatkanlah konsep agama akhlak tu. Akhlak dalam diri anak-anak itu yang benteng yang paling penting lah. Lepas tu antara faktor lain juga saya dah kata peranan rakan sebaya. Yang Masih kita lagi masuk masih lagi rakan sebaya, masyarakat, ibu bapa. Ini antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan terganggunya pembentukan moral yang baiklah. Seterusnya bagaimana media massa perlu mainkan peranan juga. Kalau ditayangkan di TV tu biarlah cerita-cerita yang berakhlak, yang bermoral, yang memberi impak yang positif ke atas pembentukan moral seseorang remaja atau anak-anak. Jadi saya rasa itu antara beberapa faktor lah yang saya boleh dapat dikongsikan. Jadi itu antara faktornya. Kita dah sampai ke penghujungnya, Doktor. Ya. Mungkin penutupnya nanti kita nak bawa penonton ke tempat lain pula ni. Tempat yang paling menarik. Tempat ni sangat luas. Luas, dan Doktor. sangat cantik kan? Ya, betul, Doktor. Jom hijauan. Okey. Jom. Tak sangka kita dah sampai nak ke penghujung. Dah penghujung. Baiklah, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kami. Dah sampai ke penghujungnya untuk rancangan Budi at Seni dengan kupasan tajuk kita iaitu personality dan juga moral. Jadi Dr. Maria pun kita dah kata sampai ke penghujungnya. Jadi mungkin doktor boleh rangkumkanlah apa yang telah kita sembang daripada awal depan tadi. Depan tadi sampai ke penghujungnya. Mungkin doktor boleh rangkumkan kepada penonton kita yang sedang menyaksikan FB Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Perak.
tentang program kita hari ini. Kupasan untuk penutup kita. Ya. Terima kasih. Baik, saya nak ingatkan diri saya juga ya, dan kita semualah ya. Bagaimana ya pembentukan personaliti dan moral itu bermula dari rumah ya, dan bagaimana penglibatan orang dewasa ya terhadap pembentukan personaliti dan moral yang positif ya. Jadi saya nak simpulkan di sini, yang pertama sekali yang paling penting adalah didikan agama. Itu ya, ibu bapa, penjaga ya, di luar sana yang pertama mantapkan akhlak agama. Baik. Tak kira lah ya agama apa pun ya, sebab agama mengajar kebaikan ya. Betul. Yang kedua, pastikan hak anak-anak ataupun hak remaja dipenuhi. Mereka perlukan apa? Sebab ada keperluan. Mereka perlukan didikan agama, tanggungjawab ibu bapa. Mereka perlukan kasih sayang. Mereka perlukan makan, minum. Mereka perlukan keselamatan. Barulah terbinanya akhlak, ya, moral yang baik, personaliti yang baik. Dan yang lebih penting juga ya adalah tanggungjawab ibu bapa membentuk keluarga bahagia. Keluarganya harmoni, penuh dengan kasih sayang, hormat menghormati. Ya? Ibu bapa yang boleh diteladani akhlaknya, maka akan terbentuklah personaliti yang baik dan tingkah laku yang bermoral. Yang mana mengikut prinsip yang diharapkan oleh masyarakat, agama, bangsa dan negara. Jadi saya rasa itu saja untuk saya rumuskan ya, intipati cerita kita tadi berkaitan dengan pembentukan personaliti dan moral. Dan kita harapkan penonton yang menyaksikan kita daripada awal sampai akhir ataupun ingin menonton kembali, tiada masalah, harap input-input yang diberikan oleh doktor itu menjadi satu orang kata teladan ataupun dijadikan satu panduan untuk mengisi ruang-ruang kosong, nak menjadi orang yang bahagia dan unggul, yang sebut unggul tadi, anak-anak unggul, remaja yang unggul dan berakhlak. Jadi ucapan terima kasih sekali lagi kepada semua yang bersama dengan kami menontonkan Budi at Seni pada hari ini, dan ucapan terima kasih juga kita ucapkan kepada mereka yang orang kata memberi, orang kata takjak lokasi pada hari ini, itu Majlis Bandaraya Ipoh. Jadi kepada anda yang ingin menyaksikan keindahan, dah tengok tadi kan, jom ke Gunung Lang di yang berada di Ipoh ni, dan kita ucapkan dekat sangat dengan Ipoh. Jadi kita ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan penggemaran kru kita dan sebagainya daripada Digital Perak. Dan sekali lagi ucapan terima kasih kepada anda dan terus menyokong program-program yang ada di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Perak dengan menyaksikan ataupun like. Dah kalau tak follow lagi, kena follow, like dan follow dan sharekan video yang bermanfaat ini untuk orang lain dapat juga manfaatnya. Betul Doktor? Ucapan terima kasih lagi kepada Dr. Maria yang memberi, orang kata, kesudian dan memberi kerjasama yang sangat-sangat baik. Orangnya pun sopan, saya teringat-ingat kakak-kakak saya je ni. Terima kasih ya Doktor kerana sudi bersama dengan kami. Jadi sampai di situ saja. Assalamualaikum. InsyaAllah kita akan bersua lagi dalam rancangan yang lain lagi ya. InsyaAllah. Baiklah, Assalamualaikum.